pertama kita sebut sebelum ni adalah ketika mana kita qiyam. Satu. Yang kedua adalah kepada ketika mana kita sujud. Kerana hadis Nabi SAW dua-dua ada. Hadis yang mencerita berkaitan dengan sujud, aqrabu ma yakunu 'abdun bir rabbih wa huwa sajidun atau kama qala. Kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, iaitu dia dalam keadaan sujud. Jadi fa'akthiru ataupun perbanyakkanlah doa, perbanyakkanlah doa ketika mana kamu dalam keadaan sujud. Jadi sujud ini merupakan rukun fi'li yang dikatakan rukun panjang. Jadi kita boleh panjangkan kat situ. Kita boleh panjangkan dengan bacaan doanya kita sujud, dengan permintaan hajat kita pun dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia rukun panjang. Silakan, tidak ada masalah. Baik, pada sujud ini ada beberapa syarat yang penting kita jaga. Antaranya yang pertama, mesti menghantarkan, sebelum tu terlupa, cara turun sujud. Itulah tuan-tuan, nak tunjuk pun susah sebab kita dalam keadaan yang online maya macam ni. Tapi tak apalah sebab kita dah biasa buat. Kita dah biasa buat, kita tahu, kita cuba bayangkan dan kita cuba praktik lah kan. Okey. Cara turun sujud ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita turun lutut dahulu. Satu pendapat ulama mengatakan turun lutut dahulu itu yang paling afdal. Maksudnya kita daripada qiyam iaitu i'tidal, kita turun lutut kita yang sampai dahulu. Lutut kita yang sampai dulu. Yang kedua, cara yang kedua, tangan sampai dulu. Kita turun, kita letak tangan. Tangan itu yang sampai lebih awal daripada lutut. Jadi boleh turun dengan lutut dahulu, tidak ada masalah. Bagi orang yang ada masalah ataupun orang yang tak ada masalah, dia nak turun dengan tangan dulu pun boleh juga. Tidak ada masalah. Yang tak bolehnya turun dengan kepala dahulu. Itu masalah. Jangan cuba-cuba yang ni. Jadi sekarang kita turun kepada sujud. Bila mana kita turun kepada sujud, syaratnya ataupun benda yang perlu kita jaga adalah pastikan dahi kita itu diletakkan pada tempat sujud. Mana tempat yang mana kita duk lihat ketika mana kita qiyam itu, itulah kita letakkan dahi kita. Kita letakkan dahi kita kat situ. Kita letakkan dahi kita kat situ. Baik. Bila mana kita letakkan dahi kita kat situ, pastikan dahi itu tidak berlapik atau ada benda yang menutup. Maksudnya dahi mesti dalam keadaan terbuka. Maksudnya ini kawasan dahi, ini dahi ni. Luas. Bukan dahi ni kat tengah saja, ini dahi kawasan dahi. Bermula daripada gigi rambut. Bermula daripada gigi rambut sampai kepada sini, ini semuanya dahi ni. Jadi pastikan dahi kita jangan tertutup. Jangan tertutup. Contoh kalau orang tu dia berbalut kawasan sini, balut kawasan sini. Sini ada ruang dahi dia. Maka sujudlah kalau kawasan sini, tidak ada masalah. Sebab dahi dia masih ada. Melainkan kalau sekiranya dia luka kat sini. Dia luka kat sini, dia balut kawasan sini, itu lain cerita lah. Sebab memang tak boleh buka balutan tersebut. Melainkan kalau dia boleh buka dan sembuh dan sebagainya, wajib dibuka. Syaratnya dahi mesti dalam keadaan terbuka. Jadi tak boleh kita sujud pada tempat pada dahi dalam keadaan dahi tersebut tertutup. Walaupun dalam keadaan sejuk. Walaupun ke dalam sujud kena buka sedikit, kena buka sedikit. Baik. Lagi syarat bila mana kita sujud, pastikan dahi tersebut ditekan sedikit pada tempat sujud. Istilah ditekan itu bukan kita sekadar letak. Contoh ini lantai ini lantai tempat sujud, kita letak macam tu. Sekadar letak macam letak rapat tak rapat, kena tak kena. Dia tak boleh. Maksud istilah ditekan kat sini, contoh kalau ada kapas, kita letak kapas tempat sujud, kita letak kepala kita, kapas tu akan tertekan. Kapas itu ada tertekan. Kapas kan ialah benda yang halus kan. Kita letak tu, dia menggambarkan bahawa kita tekan itu. Tapi kalau kapas tu pun macam tak bergerak ataupun bergerak tapi tidak rapat sampai kepada dahi dengan kita punya lantai tersebut, dikira sebagai kita tak cukup syarat. Jadi mesti dalam keadaan kita rukuk tersebut, kita sujud tersebut ditekan. Tekan menunjukkan bahawa dahi kita betul-betul sampai pada tempat yang kita sujud. Okey? Itu maksud tekan. Seumpama ada kapas, gambarannya kapas diletakkan. Jadi kapas tu akan tertekan bila mana kita bila mana kita duduk dalam keadaan sujud. Baik. Syarat sunnah bila mana kita sujud, pastikan kedudukan kepala kita tinggi daripada punggung kita. Macam kita nampak kalau macam tu sujud ini kepala kan.
yang kepala kita, yang ni punggung kita. Mestilah kita tinggi, punggung tinggi daripada kepala kan. Macam mana situasi kalau sekiranya kita kata kepala dengan punggung dia sama. Benda tersebut agak mustahil kan? Tapi tak mustahil benda tersebut berlaku. Contoh macam mana? Dia sujud dalam keadaan seumpama hampir meniarap. Hampir meniarap. Seumpama dia punya punggung dengan kepala dia hampir sama. Tak sah. Tak boleh. Syaratnya punggungnya mesti lebih tinggi daripada dia punya kepala dia. Baik. Ataupun dia sembahyang pada tempat yang mana curam, menaik ke atas. Gambaran contoh kita naik bukit, bila mana kita sujud, pada masa tersebut kita dalam keadaan yang seumpama straight macam tu. Kalau tengok daripada atas, kepala dengan punggung hampir sama, pun ulama kata tidak sah. Ini sekadar gambaran. Tapi mungkin benda tersebut tidak berlaku. Cuma ini syarat. Bila mana kita sujud, pastikan kedudukan kepala dengan punggung tersebut adalah berbeza. Punggung lebih tinggi daripada kepala kita. Sebagaimana kita buat sujud biasa itulah kan. Ditinggikan benda tersebut. Baik. Lagi bila mana kita sujud, syaratnya mesti hantar ke tujuh anggota ke lantai. Tempat kita sujud. Ke lantai, tempat kita sembahyang. Mana 7 anggota? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota. Yang pertama adalah dahi kita. Dahi kita. Yang kedua tapak tangan kita. Kedua dan ketiga, 2 tapak tangan kita. Keempat dan kelima, 2 lutut kita. Keenam dan ketujuh adalah perut-perut jari bagi kaki kita. Nanti saya sebut berkaitan dengan kaki dengan tangan nanti. Baik. Selain daripada dahi, iaitu tangan, lutut dengan kaki, yang lain tu boleh berlapik. Yang tak boleh berlapik adalah dahi sahaja. Jadi kalau kita sembahyang dalam keadaan tangan kita itu berlapik, maksudnya ada benda yang menghalang di antara tangan kita kepada lantai, dengan cara kita pakai sarung tangan ke, ataupun kita pakai baju yang, contoh orang lelaki kadang-kadang dia pakai baju yang labuh sampai dekat sini, masa sujud satu bahagian ni tertutup dengan kain dia, satu ni bahagian atas ni tak tertutup. Macam mana? Sah, tidak ada masalah. Kaki sembahyang dalam keadaan pakai stokin, sah, tidak ada masalah. Yang tak boleh tertutup hanya adalah dahinya sahaja. Baik. Kedudukan dahi ni dia akan ada isu juga bila mana kita sujud pada tempat-tempat yang bergerak. Bukan tempat bergerak, pada kain-kain yang bergerak bersama dengan kita ketika mana kita bergerak dengan pergerakan sembahyang. Jadi orang perempuan hati-hati. Bila mana dia turun sujud tersebut, pastikan jangan sujud di atas kain telekungnya. Sebab kain telekungnya bergerak ketika mana dia bergerak. Dia rukuk, kain tersebut bergerak bersama dengan dia. Dia i'tidal, dia turun kepada sujud, kain tersebut bergerak. Jadi bila mana dia turun, mungkin kain telekung dia tu dah terbuka kan. Telekung Siti Khadijah pula baru beli. Jadi sujud di atas tu punyalah lembut, tak sah. Sebab apa? Kita sujud di atas kain yang bergerak bersama dengan kita. Orang lelaki, contoh ada yang jenis pakai sorban dia jenis dia punya ekornya panjang. Masa sujud tersebut, kain ekor serban dia tu ke hadapan, maka dia sujud di atas kain ekor serban dia, tak sah, tak boleh. Kain rida, kain yang diletakkan di atas bahu, bergerak bersama dengan dia ketika mana dia bergerak rukuk ke, i'tidal ke, ataupun ketika mana dia turun pada sujud, kain tersebut bergerak bersama dengan dia. Jadi kain di atas bahu dia tersebut, masa dia turun, kain tersebut terhampar di hadapan tempat dia sujud. Jadi dia sujud di atas kain tersebut, tak sah, tak boleh. Jadi caranya macam mana? Kena sujud balik, angkat kepala, tariklah kain tu. Cuma jaga pergerakan. Sebab apa? Sujud yang di atas kain yang bergerak dengan kita tak dikira. Sujud tersebut tak dikira, maka kena sujud balik. Kena sujud balik. Maka ada satu pendapat daripada ulama dalam mazhab Syafi'i yang suruh kita berhati-hati, dan benda ni kita boleh jaga sebenarnya. Iaitu ketika mana kita sujud tersebut, kita berdiri kan biasa kita pergi naik atas, kita duduk di atas kain sejadah kita ikutlah apa jenis sejadah ke, yang tebal ke yang nipis. Kalau tebal mungkin tak berlaku, yang nipis tu mungkin kena hati-hati kan. Jadi bila mana kita takkan mungkin kaki kita basah, kita pun
duduk atas sejadah, berdiri atas sejadah tersebut. Jadi bila mana kita turun kepada sujud, perasan tak sejadah itu lekat pada kaki kita. Sejadah itu lekat pada kaki kita. Maka ada satu pendapat ulama mengatakan sejadah itu bergerak bersama dengan pergerakan kita. Maka ada ulama mengatakan kita kena pastikan sejadah itu jangan lekat pada kaki. Turunkan dia, barulah kita sujud kita dikira. Jadi masa kita sujud, sejadah itu masih lagi lekat pada kaki kita. Kalau dia punya bulu-bulu, dia tak apalah, benda kecil dia maafkan. Kain sejadah tu seri. Yang pada kaki kita tu memang melekat terus. Kaki kita kan dia jadi macam tu. Masa kita sujud kan dia terangkat, jadi kain tu dekat pada tapak kaki kita. Maka kita pastikan dia jatuh. Kan? Pastikan dia jatuh supaya apa? Yang sujud tersebut betul-betul sujud di atas kain yang tidak bergerak bersama dengan kita. Ini ada satu perbahasan di sisi para ulama. Dia panggil jalan ihtiyat, itu jalan yang hati-hati. Supaya jangan sujud di atas tempat yang mana benda yang bergerak bersama dengan kita. Baik. Pada tangan dan pada kaki. Pada tangan dan pada kaki, pastikan sujud itu istilahnya tangan dengan kaki kita yang pada tempat sujud adalah dia panggil istilah perut. Perut tapak tangan ataupun perut jari, perut jari kaki. Kan jari kita tu bukan kita pacakkan macam tu. Kalau boleh kena kepada dia punya yang belakang tu tempat tu. Dia panggil istilah perut. Batnul kafi ni. Dia punya tapak tangan ni dia panggil perut ni. Perut itu bahagian yang dalam tu. Jadi macam mana kalau orang sujud dalam keadaan macam ni? Contoh ini kan sejadah, ini kan tempat sujud kita, tangan dia duduk macam ni. Tangan dia duduk macam ni. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Jadi dia kena letakkan tangan macam tu. Dia tak boleh. Kalau kakinya hanya letak macam tu, macam mana? Tak boleh. Satu pendapat dia kena tekan sedikit. Seumpama biar kena perut jari, jari kaki dia itu. Melainkan kalau sekiranya dia sakit, tak boleh tekan langsung. Itu lain cerita lah. Kan? Tapi kalau dia main tekan tangan dia duduk macam tu tak boleh. Sebab apa? Dia nak kepada dia panggil batnul kafi, iaitu tapak tangan ataupun perut tapak tangan atau tapak jari kita ini duduk pada tempat yang kita sujud tadi, kan? Itu berkaitan dengan sujud. Lagi untuk sujud ini mesti dia niat untuk sujud. Sama juga dengan syarat-syarat rukun sebelum ini. Jadi dia nak turun kepada sujud itu bukan kerana mungkin dia nak bukan terjatuh kan. Tapi memang dia nak turun kepada sujud. Daripada i'tidal memang dia niat nak turun kepada sujud. Maka pada masa tersebut bolehlah dikira. Tapi kalau kebetulan dia nak terjatuh alang-alang terus sujud, tak sah. Dia kena bangkit balik duduk dalam keadaan i'tidal, barulah turun kepada sujud. Sebut tak sebut Allahu Akbar itu sunat. Sebab kita dah sebut sebelum ni, perkataan Allahu Akbar hanya wajib ketika mana takbiratul ihram sahaja. Permulaan ketika mana kita masuk dalam sembahyang. Takbir intiqalat iaitu setiap perpindahan daripada rukun kepada rukun itu sunat. Itu sunat. Jadi kita terus bangkit duduk pada kedudukan i'tidal balik. Sebab apa? Sebab tadi kita turun kepada sujud bukan kerana niat nak sujud, tetapi kebetulan kita nak terjatuh, kita pun terus sujud. Dia tak sah. Kita kena bangkit balik duduk dalam keadaan i'tidal, lepas tu turun balik kepada sujud. Ini kena hati-hati. Baik. Adab ketika mana kita turun sujud. Sedikit tambahan bagi orang lelaki dengan orang perempuan. Dia ada sedikit perbezaan. Orang perempuan disunatkan untuk dia merapatkan perut dia dengan peha dia. Bukan betul-betul rapat. Kalau betul-betul rapat sakit juga kan. Jadi rapat sedikit maksudnya mendekatkan kedudukan perut dia dengan dia punya peha dia. Jadi sujudnya bukan memanjang straight ke hadapan. Beza dengan orang lelaki. Orang lelaki mesti dijarakkan. Bila mana kita jarakkan peha dengan perut kita, seumpama kita ke hadapan sedikit. Ke hadapan. Jadi orang perempuan dia akan jadi duduk cuma macam tu. Orang lelaki ke depan macam tu sikit. Gambaran dia. Ini yang sunnahnya. Sunnahnya. Seumpama pada orang lelaki di bawah ni ada laluan. Di bawahnya ada laluan. Orang perempuan tak. Seumpama tak boleh lalu. Orang lelaki disunatkan untuk buka sedikit. Dia punya lengan dia. Lengan dia ni buka sikit. Jangan luas. Kalau sekiranya dalam keadaan kita sembahyang sendirian pun jangan luas sangat. Tetapi pastikan buka sedikit. Jangan rapatkan dia punya lengan dia dengan rusuk dia. Orang perempuan sunat dirapatkan. Sunat dirapatkan dia punya lengan dia dengan rusuknya. Kedudukan tangan macam mana? Kedudukan tangan ketika mana sujud sebagaimana kedudukan i'tidal.
kedudukan takbiratul ihram. Kan kita takbir macam ni, maka kita turun kepada sujud, macam tu juga kedudukan tangan. Duduk tepi muka kita. Setengah kitab mengatakan seumpama muka di antara dua tangan. Muka berada di antara dua tangan kita. Jadi tangan kita, muka kita. Sebab kita takbir macam ni, kan muka kita berada di antara dua tangan, maka macam itulah kedudukannya. Kalau kita duduk ke bawah sikit boleh tak? Boleh, sebab ada takbir yang macam ni, diharuskan juga. Dan lagi yang sunat bila mana kita takbir, saya selitkan di antara benda yang sunat pada sujud, iaitu ketika mana kita sujud, disunatkan renggangkan sedikit. Disunatkan kita renggangkan sedikit jari-jari kita, bukan rapatkan terus macam ni. Masa kita sujud bukan duduk macam ni, tapi renggangkan sedikit. Buka di antara jari dengan jari, itu disunatkan. Dan jarinya mesti menghadap ke arah hadapan, itu ke arah kiblat. Itu yang antara daripada benda-benda yang disunatkan lah. Baik, rukun sujud adalah rukun fi'li yang panjang. Maka bacalah mana-mana doa, yang penting jangan doa itu dalam bahasa Melayu. Jangan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Kalau doa yang dibaca dalam bahasa Arab boleh. Kita dah baca dah zikir, Subhana Rabbil A'la, ada lagi zikir-zikir lain yang kita tambah. Lepas tu kita nak baca lagi tambahan doa, silakan, tidak ada masalah. Kita nak istighfar dalam tu, dibolehkan, tidak ada masalah. Sebab dia termasuk daripada rukun panjang. Jadi bahasanya rukun panjang dengan rukun pendek ni kita kena bezakan dia. Kerana apa? Nanti dalam bab sembahyang berjemaah, dia ada bincang kedudukan ada kedudukan rukun panjang dan rukun pendek yang memastikan kita mengikut imam itu sah atau tidak sah. Nantilah itu bab sembahyang berjemaah kan. Jadi rukun pada sujud ini adalah rukun fi'li yang mana fi'linya boleh dipanjangkan. Okey, saya berhenti sampai 2 itu saja. Nanti kalau kita ambil yang akan datang mungkin takut panjang perbincangan dia. Baik, saya buat rumusan. Hari ini kita ambil 2 pun tak apalah, sebab kita lebih kepada penambahbaikan. Yang kita tahu alhamdulillah, yang kita nak tambah baik pun alhamdulillah. Kita bincang berkaitan dengan i'tidal. Syarat i'tidal saya ulang balik, mesti kita niat untuk turun naik i'tidal. Mesti ada tamakninah pada i'tidal. Dan i'tidal tersebut adalah rukun yang pendek, jangan dipanjangkan kedudukan kita pada i'tidal. Bersama dengan yang sunat-sunat tadi. Rukun yang seterusnya adalah turun kepada sujud. Turun kepada sujud. Sujud bukan turun pada sujud. Sujud itu adalah rukun. Rukun fi'li, sujud itu adalah rukun fi'li, iaitu kita melaksanakan sebanyak 2 kali. Baik, yang mewajibkan kita ketika mana kita sujud, pastikan dahi kita tidak berlapik, maksudnya terbuka. Pada anggota-anggota yang lain daripada dahi kita dibenarkan dan dibolehkan untuk kita lapik ataupun kita tutup dia, tidak ada masalah. Ada gap di antara tangan kita dengan tempat tu pun, tempat kita sujud pun tidak ada masalah. Yang penting sampai semua ketujuh-tujuh anggota pada tempat kita sujud. Pastikan kita bukan sujud pada kain yang mana bergerak bersama dengan kita. Kain yang bergerak bersama-sama dengan kita. Dan pastikan kita turun sujud tersebut adalah dengan niat atau qasad memang nak turun kepada sujud, bukannya kerana kebetulan kita jatuh ataupun kebetulan rasa nak terjatuh maka kita terus kepada sujud, maka tak sah. Kena bangkit balik duduk dalam keadaan i'tidal, maka turun balik kepada sujud. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu untuk perkongsian pada hari ini 2 rukun fi'li, sambungan daripada rukun fi'li yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi saya buka untuk lebih 1-2 soalan kalau ada. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, masa kita sujud, orang perempuan lah kan, tapi masa sujud tu tangan kita separas telinga ke ataupun terlebih pada telinga? Baik. Tangan dalam lekung tu. Baik, tangan dalam telekung, dia pertama dia boleh berlapik. Maksudnya kita letak tangan atas lekung pun boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, kita nak letaknya kat mana? Dia ada 2 keadaan. Sama ada kita nak letak dengan paras telinga pun boleh, kita nak bawa letak paras telinga pun boleh, tidak ada masalah. Kedua-duanya sah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana dengan orang perempuan? Kadang saya tengok yang ada pakai purdah ikat dahi dengan ikat dahi itu Ustaz.
Jenis purdah kan. Jenis purdah yang tutup dahi tersebut, kalau sembahyang dia kena buka yang bahagian tutup dahi tu. Sebab dia sembahyang dia tutup dahi dia tak terbuka, maka tak sah. Tapi kalau dia sembahyang pakai purdah sah. Ini dua benda yang berbeza. Maksudnya dia pakai purdah yang sini, yang tutup muka kat sini, sah. Tapi makruh hukum dia. Sembahyang dalam keadaan muka tertutup makruh. Sama juga dengan isu kita sembahyang sekarang dengan pakai mask, makruh. Tetapi dibolehkan kerana apa? Kerana dalam keadaan darurat sekarang. Itulah yang cerita. Dalam keadaan tidak ada apa, kita sembahyang kat rumah, takkan nak pakai purdah, takkan kita nak pakai mask. Dalam keadaan tidak ada sebarang darurat, maka tidak digalakkan kita pakai menutup muka kita. Tapi ketika mana kita sujud, pastikan kat sini tu mesti terbuka, wajib. Jadi kalau purdah tu yang ditutup sini hanya mata saja yang nampak, maka dia wajib buka yang sini. Kalau tak sah sujudnya, tak dikira. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak bertanya pasal tadi Ustaz mention pasal kain yang bergerak bersama-sama bila kita sujud. Tadi Ustaz cakap pasal sejadah kan yang melekat di kaki. Selain daripada itu tak termasuk telekung kan maksudnya? Telekung sekali lah. Sebab telekung kan bergerak bersama dengan kita. Jadi maksudnya bila kita sujud tu, tangan kita berada, kan telekung dah sampai, kita dah berada atas telekung. So tak apa kalau macam telekung tu bergerak tapi tak kena kat tempat dekat dahi lah. Tangan saja. Dia syaratnya jangan kita sujud atas telekung tu lah. Kalau dia terbuka tu kita tarik je. Jangan sujud atas tu. Sebab telekung tu bergerak dengan kita. So telekung pun tak boleh sekali lah ya? Tak boleh. Sama juga dengan orang Arab tu kan, kadang-kadang dia pakai yang tutup kepala tu. Orang Arab tu, syekh-syekh tu tutup kepala. Masa dia sujud tu, kalau sekiranya kain tu bergerak, tutup duduk tempat dia sujud atas tu tak boleh, tak sah juga. Dia kaedahnya, apa-apa saja kain yang bergerak bersama dengan kita, ketika mana kita sembahyang, maka kita tak boleh sujud di atas kain tersebut. Itu kaedah dia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya nak tanya, macam kedudukan sujud, orang tu dah sujud, lepas tu dia rasa macam, maksud dia mengubah tempat sujud tu selepas dia dah bersujud. Dia dah sujud, macam tak selesa tempat sujud, dia ubah tempat sujud tu. Sah tak sembahyang? Kalau dia mengangkat kepala, diletak balik tempat lain, tidak ada sebarang benda yang maksudnya memang dia rasa tak selesa, dia pun sujud sebelah sini. Tak boleh dikira menambah rukun. Menambah rukun boleh batal sembahyang. Tak boleh. Melainkan kalau sekiranya dia sujud tu kena atas bahu, terangkat secara automatik, tindakan refleks dia. Itu dia pun letak balik. Itu tak apa. Itu tak dikira sebagai menambah. Sebab apa? Sebab dia tersentak tu. Bukan sengaja. Yang ni sengaja. Dia sujud kat sini, dia pun angkat sikit, dia duduk sini. Lain kalau dia seret je, dia tarik macam tu. Sebab dia masih lagi tempat sujud. Tapi sebaiknya jangan buatlah kekal dalam keadaan sujud. Tapi kalau kita sujud pada tempat yang pertama sini, pada sujud yang kedua kita sujud sebelah dia, tak apa, tak ada masalah. Dibolehkan. Terima kasih Ustaz. Okay, wallahualam, kalau tak ada soalan, saya serah kembali pada moderator. Assalamualaikum Ustaz, ada satu lagi soalan. Kalau tangan masa sujud tu, tangan kita letak dekat tangan tu letak dekat tempat sujud tu kan. Lepas tu terangkat, lepas tu kita letak balik. Macam mana? Dia terangkat. Dua kali. Tak apa. Dia macam ni. Kita dikira sujud bila mana tujuh anggota tu dah berada dalam keadaan tamakninah. Contoh, kalau kita turun, lutut dah sampai, tangan pun dah sampai, dahi dah sampai, tapi kaki tu mungkin terangkat lagi. Kita tak dikira sujud lagi tu. Dia kena tujuh anggota tu sekali dalam keadaan tamakninah, okey, dah dikira sebagai sah sujud kita. Kalau kita terangkat, kita letak balik pada tangan, tidak ada masalah. Yang bahaya sekali adalah dahi. Itu jangan sengaja angkat. Kalau angkat tangan, angkat kaki, okey lagi. Angkat dahi tu yang tak boleh. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Kalau tidak, kita tutup majlis. Assalamualaikum Ustaz. Okey, ada satu lagi soalan Ustaz, boleh ya? InsyaAllah. Orang gemuk kan Ustaz, kalau dia sujud kaki dia tak boleh, nak jari dia tak boleh lipat untuk kenakan perut jari tu kan. Dia sejadah.
dia tinggi ataupun dia terus jatuhkan jari dia tu, sebab orang gemuk kan dia susah untuk jadikan perut jari kaki dia tu kena pada sejadah. Dia tidak sampai kepada kita kena tekan sampai memudaratkan kita lah. Kita buat sekurang-kurangnya kalau boleh ditekankan sedikit itu lebih afdal. Tapi kalau tak boleh ditekan, sekadar hanya letak je macam tu, itu atas kadar kemampuan kita saja. Sah insya-Allah. Perut jari tu Ustaz kena semua ke? Semua. Dia kalau semua itu lebih afdal. Kata ulama sekurang-kurangnya 2 atau 3 jari. Ibu jari yang panjang-panjang kan. Ibu jari lepas tu yang jari sebelah daripada dia. Sebab jari yang hujung tu dia pendek. So bila mana kita tekan yang tu baru jari hujung tu terasa sekali. Tapi seafdalnya ke semua kan. Tapi kalau kita kata yang ketiga-tiga tu dah kena pada perut jari, biasanya yang hujung tu dia akan kena pada hujung-hujung dia. Hujung-hujung sini. Itu pun dah dikira sebagai dah okey dah tu. Kan? Cuma jangan terangkat. Terangkat tu yang tak boleh. Sengaja mengangkatkan. Si Ustaz. Itu dulu untuk petang ni. Jadi alhamdulillah, syukur kita dapat bersama pada petang ni. Jadi jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi Mustafa. Moga perkongsian ilmu petang ini untuk penambahbaikan dalam solat kita tentang rukun fi'li ini, supaya kita dapat lakukan solat kita dengan penuh adab dan khusyuk. Moga kehidupan kita ni lebih tenang, bahagia dan mendapat ganjaran pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada barisan AJK Gemah Yasin yang dipimpin oleh Puan Rosniati dengan kerjasama Yayasan Bina Insan Malaysia. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudi meluangkan masa yang berharga pada petang ini bersama dengan kuliah Zuhur. Moga Allah beri kita kefahaman dan tambah ilmu kita pada petang ini insya-Allah. Dan teruskan bersama dengan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemah Yasin Nur Iman. Pada petang ini 5:30 petang kelas tajwid bersama dengan Ustaz Amrullah Umar. Dan sebelah malam seperti biasa bersama dengan Kapten Muhammad Naim, iaitu Tadabbur dan Al-Mu. Jadi teruskan imarahkan majlis-majlis ilmu anjuran Gemah Yasin Nur Iman. Jadi sebagai penutup majlis kita pada petang ini, segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Mursyidi untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.